Hai, salam sejahtera. Video ini saya nak fokuskan kepada dipanggil asset allocation. Topik ni saya tak tahu kenapa. Saya dah ajar bertahun-tahun tapi orang tak minat pasal semua orang nak cari duit cepat. Tapi asset allocation ni fokus pada wealth creation di mana you kena faham akaun apa yang kena buka. Okay? Alright. So, sebelum kita pergi cerita jenis akaun, minta maaf saya cakap awal-awal video ni mungkin menyakitkan hati ataupun you rasa benda ni tak betul lah. Kan? Sebab ramai orang nak trade forex ni dia kata ialah aku start ni ialah aku nak masuk dalam forex pasal aku nak duit lebih tiba-tiba kan. Aku ada modal 50 USD, boleh tak aku draw 100 USD seminggu contoh. Aku ada 500 USD, boleh tak aku nak draw 200 USD per week contoh kan. Jadi ramai orang start macam tu. Jadi ini agak sedikit memusnahkan hati-hati yang mencari macam itulah. Tapi saya tak kata benda tu tak boleh. Boleh. Cuma nak cerita ni dia ada satu perspektif dinamakan sebagai asset allocation. Kenapa saya masukkan? Dia satu ialah you kena faham. Satu proses dia ialah dipanggil, ini kena terima hakikat lah. Sebenarnya kita nak bina kekayaan. Nak bina kekayaan dan keberlimpahan. Kekayaan plus keberlimpahan. Okay, keberlimpahan. Dan dalam kes ni ialah kita apa yang kita nak buat ialah kita nak ultimately ada juga protect. Benda tu dia protect kan. Tapi semua ni datang daripada satu perkara yang biasanya saya tulis dalam bahasa Inggeris. Dipanggil yang pertama ialah wealth creations. Kita nak create wealth. So wealth creations ni, satu benda yang you kena nampak ialah dia datang daripada prinsipal-prinsipal yang sudah ada dan ditetapkan. Maksudnya rule sudah ada. Maksudnya billionaire buat lah. Kan? Jadi satu yang you kena faham ialah konsep dinamakan simpan lah. Saving. So you kena start saving. Nombor satu. Jadi saving ni satu benda yang jahanam sebenarnya. Jahanam kenapa saya kata dah berapa ramai je yang boleh saving sebenarnya. Satu ialah mungkin tak cukup duit. Satu lagi dah saving 2-3 bulan ada berlaku sesuatu yang terpaksa keluar duit tiba-tiba kan. Lepas tu yang kedua, selepas saving dia kena pergi kepada invest labur. Kan. Lepas tu dia kena pergi kepada reinvest. Kan. Dan pergi kepada iaitu seterusnya ialah critical mass. Critical mass tu maksudnya keberlimpahan dah. Okay, jadi tujuan kita buat benda ni, satu benda yang you kena faham, ialah kenapa kita duk poyo gila buat benda ni, kita nak capai ni namakan sebagai kebebasan kewangan ataupun financial freedom. Okay, financial freedom. Jadi, saya nak bagi tahu asas macam ni sebenarnya. Kan, mungkin saya akan ceritakan konsep saving tu next. Next akan datang. Tetapi konsep yang saya nak cerita ni lah, kena ada jenis account. Kan. Tapi saya kena start kat sini supaya you faham benda ni datang daripada mana kan. Where it come from kan. So, jadi, untuk peringkat awal, you kena faham minima dia ada secara makro manage secara makro manage maknanya pengurusan makro, urus akaun makro. Makro tu maksudnya ialah secara luar. Okey, you kena ada 3 jenis akaun. Yang pertama dinamakan sebagai security capital. Okey. Yang kedua dinamakan sebagai iaitu growth capital. Okey, lepas tu dia ada yang ketiga dikenali sebagai iaitu risk capital. Ini dipanggil momentum. Dan keempat iaitu you ada dream capital. Cuma konsep dream capital tu saya masuk kemudian pasal dia relate dengan konsep saving. Tapi maksud utamalah kalau you trading ni kan, kalau boleh you ada iaitu 3 jenis account minima. Ini secara makronya. Secara mikronya, macam momentum ataupun risk capital ni dia ada banyak gila pula kan. Sebab you nak guna high risk dan sebagainya. Tapi point utama you faham benda ni. Dia ada 3. Satu security capital ni. Senang cerita. You target return dia. Ni orang ramai sakit hati saya. Ialah antara 10% je per year. Annual. You target macam tu. So maksudnya you boleh. Dari segi asset classes tu saya cerita kemudian. Maksudnya you nak labur ni dalam bentuk tempat lain ke pun boleh. Tapi dari segi maksudnya mungkin dalam insurance ke. Dalam fixed deposit ke. Saya fokuskan cerita forex lah. Maksudnya you ada satu account, you target per year 10% security capital. Yang kedua growth capital ni you target iaitu untuk monthly basis. Monthly basis berapa return you mungkin 10% per month. Let's say lah. So maksudnya kalau 10% per month kali 12 bulan 120% kan. Risk capital ni you boleh target ialah weekly dan juga iaitu daily. Weekly ni you pergi tengok berapa persen you boleh. Mungkin you boleh buat weekly 10% let's say. So maksudnya dalam sebulan jadi 40%. Dia boleh increase lagi, cuma nak cerita konsep asas ni dulu. Jadi kalau you kata coach,
berapa akaun nak ada, saya kata minimal 3 akaun lah. So macam mana nak trade, kita akan pergi pengurusan trading untuk setiap ni security capital. Macam mana growth capital, macam saya akan jelaskan dia punya flow dia, InsyaAllah. Tapi point utama, video ni agak pendek, tetapi idea dia ialah, you faham sebenarnya untuk financial freedom mesti ada saving, invest, reinvest, compounding membentuk critical mass. Critical mass maksudnya kebelimpahan, di mana you tak perlu lagi dah saving, masukkan duit, tapi dia cukup untuk bayar hidup you selama setahun 12 bulan kemudian. Dan pengurusan akaun secara makro, iaitu ada security capital, growth capital dan juga risk capital. Kan, jadi maksudnya kena ada 3. Saya ni secara makro, nanti saya akan cerita secara mikro. Mikro tu maksudnya lah secara application dia. Risk capital tu macam kena ada berapa akaun. Kan? Macam mana kita nak ambil high risk dan sebagainya. Growth tu macam mana, security macam mana. Nanti kita akan pergi masa ke masa. Okay? So terima kasih, jumpa lagi. Dan salam hormat. Pastikan like, komen dan juga subscribe video ni untuk membolehkan saya faham. Kan, you ni tengok ke tak? Kan, you faham ke tak? Kan? Satu lagi ialah mungkin you ada konten-konten yang you nak tahu, yang nak saya explain lebih detail, mengikut apa yang you nak, keperluan you ada. Okay, jumpa lagi dan salam hormat dan salam sejahtera.